والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. نويت التعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال إمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kata dia, dan faedah yang keempatnya daripada 8 faedah, daripada 8 faedah yang hasil oleh siapa nama tu, Hatim Al-Asamma. Hatim Al-Asamma sejak dia berguru dengan Syaqi Al-Balkhi, maka dia mendapat sejak dia mengaji belajar dengan Syaqi Al-Balkhi itu, maka Hatim Al-Asamma mendapat faedah sebanyak 8 faedah yang dia dapat. Tapi dalam kitab ni ada 7 saja. Saya tengok-tengok semak-semak ada 7 saja, 8 tak jumpa. Yang ke-8 tu tak jumpa. Tapi dalam naskah yang Arab dia sampai 8, sampai saminah, sampai yang ke-8 daripada faedah-faedah yang Syaqi Al-Balkhi, yang Hatim Al-Asamma dapat daripada Syaqi Al-Balkhi sejak dia mengaji itulah. Baik, kata dia, ini faedah yang keempat. Katanya, bahawasanya aku melihat, kalau dalam Arab dia kata, inni ra'aitu ba'dal khalqi zanna syarafahu wa izzahu fi kasratil aqwam wal asyair. Itu kata dia, faedah yang keempat, bahawasanya aku melihat. Dia melihat dengan mata dia, dia melihat dengan mata hatinya. Hatim Al-Asamma tu lihat apa? Akan setengah daripada makhluk, bukan semualah. Setengah daripada ba'dil khalqi, setengah daripada makhluk ni. Makhluk ni sini tentu pada manusia lah, sebab dia tu manusia. Maka dia melihat perkara ni daripada makhluk yang namanya manusia lah. Baik, setengah daripada makhluk yang ni manusia, menyangka akan kemuliaannya, kemuliaan makhluk tu, dan kebesarannya, kebesaran makhluk tu, pada banyaknya kaum dan segala keluarganya. Jadi banyak pengikut lah. Setengah daripada orang dia menyangka kan, yang banyak pengikut tu lah yang mulia, yang banyak keluarga tu lah yang mulia. Kaum tu mana puak-puak, ataupun asyair tu mana pengikut-pengikut, ataupun keluarga-keluarga. Sini bukan mana anak keluarga dalam hubungan darah, tapi keluarga adalah makna pengikut. Nak mengikut dia tu banyak. Kata setengah orang dia sangka orang yang banyak pengikut tu lah mulia, ataupun orang yang
anak orang yang banyak pengikut tu lah orang yang besar-besar sangkaan mereka. Dan maka terpedaya ia siapa tu? Ia orang yang menyangka orang yang banyak pengikut tu boleh. Jadi terpedaya dengan mereka itu dengan siapa? Dia terpedaya dengan orang yang ikut dia tu lah. Kadang-kadang yang mengikut tu zahir saja nampak ikut, tapi dalaman tak tahu. Kita tak tahu, terpedaya lah, kita kena tipu lah kita. Kadang-kadang orang ikut kita tu bukan betul-betul ikut kita pun, tak pun. Kadang-kadang tu dia tipu kita saja. Itu pengajaran hakikat lah dalam dunia tu, macam tu lah keadaan dia. Bukan semua orang ikut kita tu nak ikut kita semua 100% tidak. Baik. Jadi terpedaya mereka itu, terpedaya ia dengan mereka itu dengan pengikut tu lah. Terpedaya orang yang sangka kemuliaan tu dengan banyak pengikut. Baik. Kemudian dan menyangka oleh segala yang lain. Ni bahawasanya aku melihat. Setengahnya pula menyangka oleh segala yang lain, mana makhluk yang lain, manusia yang lain tu lah, sangka daripada mereka itu bahawasanya kemegahan, iaitu pada harta. Kemegahan tu siapa yang paling banyak harta, siapa yang banyak harta maka dialah mulia. Setengah kata macam tu. Dan banyak segala puak, segala puak-puak dia ikut tu. Banyak segala anak. Jadi ada yang kata ramai anak tu jadi mulia, ataupun jadi megah, jadi bangga diri lah. Maka bila orang sangka macam tu, maka bermegah-megah mereka itu dengan dia, dengan apa tu? Dengan harta dan dengan anak tadi. Jadi banggalah. Betul ke? Di situ letak kemuliaan manusia kat situ. Adakah kemuliaan manusia tu letak pada banyaknya pengikut, atau banyaknya harta, atau banyaknya anak? Adakah situ? Baik, dan menyangka setengah mereka itu akan kebesaran dan kemuliaan itu pada merampas harta segala manusia dan menzalimkan akan orang manusia yang lain, dan menumpah akan darah mereka itu. Setengah menyangka kemuliaan, kebesaran tu letak pada siapa yang paling banyak merampas harta, mana kuasa lah. Jadi kan di sini Imam Ghazali kata, seolah-olah kata macam ni lah, seolah kata setengah daripada mereka pula dia menyangka bahawasanya kemuliaan tu letak pada kuasa, yang boleh rampas harta orang, yang boleh menzalimkan orang lain, dan boleh menumpahkan darah, boleh bunuh orang ikut suka hati dia, macam berlaku pada Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dia boleh bunuh orang suka hati dia, boleh rampas hak orang suka hati dia, dia boleh menzalimi orang suka hati dia zaman tu. Setengah menyangka macam tu. Kata, dan pada menumpahkan akan darah mereka itu, tumpah darah, mana boleh bunuh orang lah. Dan mengikut satu taifah, satu puak, satu golongan daripada mereka itu, daripada makhluk tu, bahawasanya kemegahannya pada membuangkan harta, belanja harta, dan israf. Israf tu membazirkan harta. Setengah pula dia kata kemuliaan tu letak pada banyak buang harta, banyak membazir, banyak buang tu, banyak buang tu. Buang harta tu lah israf. Ini yang kata ni kan, Allahu Akbar. Pernah kan saya adalah bukan kenalan, dia suruh mengajar dia lah kat rumah saya, pergi lah. Tapi nak cakap siapa-siapa saya tak nak cakap lah kat sini. Tapi dia pangkat dia tu datuk lah, tinggi lah pangkat dia tu. Datuk-datuk yang orang besar-besar ni, saya pergi lah mengajar dia kat rumah. Tapi kan Masya Allah ya, bulan pertama okey, masuk bulan kedua tu ada yang dia boleh datang, ada yang dia tak ada kat rumah. Telefon-telefon duduk mana? Duduk Taiwan, duduk di China, duduk di Jepun, duduk di mana-mana tempat entah. Tu kan kadang-kadang kita terfikir kan, dia pergi mancing di sungai Amazon kat Brazil mancing dekat Brazil, lepas tu bawa balik ikan. Saya tak tahu mana ikan yang Datuk mancing itu
Ikan besar-besar tu nak pancing. Allah, ikan gapi yang berkilat-kilat merah, hijau, biru, apa semua tu kan. Kata Masya Allah, ini tasik kat sini, berlambak ikan ni. Saya kata, nak membazirkan harta tu. Nak pergi tempat macam tu, berapa ribu hanya nak dapatkan ikan besar macam tu. Lepas tu tengok bola, kalau Liga Inggeris tu, tak tengok dalam TV. No, pergi ke Stadium Wembley tu. Pergi sana. Habis tu pun balik. Bukan ada urusan apa pun, semata-mata tengok bola saja. Itu kan kalau dalam fiqh Islam dinamakan orang tu safih. Dinamakan orang macam tu safihun. Safih tu apa? Safih tu mantabzurul mal, mereka yang membazirkan harta. Macam contoh, banyak duit sangat ni, makan pagi dekat Chicago, makan tengah hari kat Copenhagen, makan malam kat Bangkok. Itu semua membazir harta macam tu. Walaupun itu dia punya harta, walaupun dia punya usaha sekalipun, kalau kerajaan yang ikut kerajaan, yang ikut Islam, orang tu boleh disita harta dia. Namanya safihun. Orang safih ni boleh sita harta dia. Bahkan kalau dia belum kahwin lagi, dia nak kahwin, kerajaan yang tentukan jodoh dia siapa. Dia tak boleh ambil perempuan yang mas kahwin dia mahal-mahal, tak boleh. Jadi dalam kitab ni kata setengah daripada orang tu dia menyangka kemegahan tu letak pada banyak siapa yang paling banyak membazirkan harta. Buang harta, beli yang tu, beli yang ni, pada tak guna pun. Yang tu yang saya, ya Allah, saya pun tak tahulah. Saya pergi ngajar dia kan, pergi rumah tu, minggu ni kereta lain, minggu depan kereta lain. Saya tanya, Datuk mana kereta yang dulu Datuk? Dah jual lah. Seminggu beli jual, seminggu beli jual. Masya Allah. Kereta tak ada yang harga puluh tak ada, ratus ribu ada. Kereta yang ratus ribu ada. Itu membazir tu. Walaupun dia punya duit sekali pun tak boleh macam tu. Allah bagi harta untuk lain. Tapi yang ni sangka macam tu. Dan dan tabzirnya, tabzir tu mana membazirkan hartanya. Baik. Jadi setengah orang ada tiga golongan. Satu golongan menyangka kemuliaan tu letak pada siapa yang banyak pengikut. Yang kedua, ada kemuliaan tu letak pada yang siapa banyak banyak anak. Banyak anak, banyak harta. Kemudian yang ketiga, yang kemuliaan tu letak pada siapa yang ada kuasa, yang boleh rampas harta orang, yang boleh bunuh orang. Empat. Yang ketiga, yang keempatnya ialah orang yang menyangka siapa yang paling banyak membazirkan harta, siapa yang paling banyak membelanjakan harta, beli itu beli ini, kemuliaan. Baik, kata Hatim As-Sama, kata dia, dan aku ni Hatim Al-Asama, ta'ammul tu mana? Perhati, tilik, nazar pada firman Allah Ta'ala. Dia tengok pada firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Allah sebut terang-terang dalam Al-Quran, kata dia bahawasanya yang terlebih mulia daripada kamu pada sisi Allah, pada Allah Ta'ala, pada sisi Allah Ta'ala. Pada Allah Ta'ala tu, sisi Allah Ta'ala tu, orang yang terlebih takut daripada kamu. Siapa yang paling banyak takwanya, siapa yang paling kuat takwanya. Bila sebut takwa ni, Imam Ghazali dalam kitab Bin Hajjul Abidin, dia mentakdirkan takwa tu ialah imtisalul awamiri wa jitinabun nawahi. Ayat itulah menjunjung titah perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan segala larangan. Mana makin banyak orang tu melakukan ibadat, makin banyak orang tu taat, makin banyak orang tu menjauhkan daripada segala yang haram, maka makin kuatlah takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kemuliaan tu, khulasahnya, kemuliaan tu terletak kepada siapa yang paling taat dengan Allah. Itulah yang letaknya takwa, itulah kemuliaan. Walaupun di sisi manusia, orang macam tu kadang-kadang orang yang dipandang hina, dipandang rendah. Tapi di sisi Allah Ta'ala, orang itulah yang paling mulia. Macam tu. Baik, kemudian
Maka bila dah kata dia faham dah yang Nabi kata macam tu, yang Al-Quran kata macam tu, maka aku kata Hatim As-Samma tu pilih akan takwa. Aku pun pilihlah nak jadi orang yang bertakwa. Dia tinggalkan harta, dia tinggalkan banyak anak, dia tinggalkan kekuasaan, dia tinggalkan membazirkan harta, dia tinggalkan, maka dipilih mulia tu letak pada siapa yang paling banyak takwa, macam tu. Dan aku pun pilihlah takwa tu, aku tinggalkan yang lain-lain. Jadi aku usaha untuk jadi aku orang yang bertakwa kepada Allah. Baik, sebab itulah bila sebut takwa ni kan, nak dapatkan takwa ni kan, Allah Ta'ala dah bagi dah garis panduan dia. Apa kata Tuhan dalam Quran? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya innama yang paling takut daripada hamba Allah Ta'ala tu ialah al-ulama. Itulah namanya orang yang berilmu. Sebab tu kan sepatutnya lah, dan ini pembuah hasilnya lah, lagi banyak ilmu, lagi kita dekat dengan Allah. Maksudnya lagilah kita tu bertakwa, lagilah kita tu banyak mendekatkan diri dengan Allah. Macam itulah sepatutnya. Jadi kalau ada orang yang makin dia mengaji, makin berani dia mencabar Allah, yakni makin berani dia buat maksiat, maka tak ada menyesal pun bagi dia. Maka orang macam tu ada benda yang dia tersalah. Mungkin dia salah guru, ataupun mungkin dia salah ambil adab masa dia menuntut ilmu tu, dia tersalah. Maka Tuhan tak bagi manfaat ilmu tu pada dia. Sedangkan manfaat ilmu tu yang paling besarnya ialah mendekatkan diri orang tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling tujuan ilmu tu. Sebab Allah Ta'ala kata innama yakhshallaha, sahaja sesungguhnya yang paling takut akan Allah Ta'ala tu min ibadihi, daripada hambanya itu ialah al-ulama. Jadi nak takwa tu mesti kena ada ilmu. Tak ada ilmu, seolah kata mustahil pada adat orang tu jadi takwa, mustahil. Mesti kena ada ilmu sebesikit masalah agama Islam ni. Baik dah. Dan aku i'tiqad, aku pegang dalam hati aku bahawasanya Quran itu benar, lagi sebenar-benar ia Quran. Sebab itulah perkataan Quran ni tidak ihtimal, tidak ada mungkin, kemungkinan tidak ada. Kemungkinan salah betul tu tak ada dalam Quran. Betul belaka, benar-benar belaka dalam Quran tu. Siapa yang beriktikad dalam Quran tu ada yang tak benar, maka hukumnya kafir, na'udzubillah. Hukumnya kufur. Macam tu. Baik. Kata dia lagi, dan sesungguh dan sangka, kata benar lagi sebenar-benar ia. Baik. Itu sangka tu tak ada tu. Dan hisab mereka itu, dan sangka dan hisab mereka itu, kalau dalam yang Arab ni kan dia kata macam ni. Dia kata betul-betul ada. Dia kata wazannuhum wa husbanuhum kullaha batilun zailun. Kata dia dan sangka dan hisab mana? Dan mana dia? Dan sangka dan hisab mereka itu. Hisab tu mana? Kira-kira mereka itu. Mereka siapa ni? Mereka sekalian makhluk tadi itulah. Yang sangka harta itulah banyak buat kemuliaan, banyak pengikut itulah mulia. Sangka macam tu sekalian sangkaan mereka itu batil dan hilang ia. Batil, zail itu mana? Hilang, tak ada. Siapa yang ramai pengikut pun, lama-lama pengikut tu akan hilang. Tak hilang harta benda, walau banyak mana sekalipun, tapi sekelip mata saja Allah Ta'ala boleh tarik. Macam itulah. Jadi semua tu batil, mana palsu dan hilang ia. Ia harta benda, ia pengikut tadi, ia kuasa tu hilang.
Berapa ramai kita tengok yang dulu dia ada kuasa, sekarang habis dah, orang pandang dia rendah dah sekarang ni. Pasal apa? Sebab dia tidak ada kuasa dah sekarang. Itu yang dipilih oleh Hatim Al-Asamma. Baik, dan faedah yang kelimanya, kelima daripada 8, atau dalam kitab ni kelima daripada 7. Dalamnya Arab kata 8. Tak apalah, nanti kita baca pula, mudah-mudahan adalah. Semua dia tak tulis angka sahaja. Tengok ya. Kata dia, dan faedah yang kelimanya, bahawasanya aku lihat akan segala manusia. Dalamnya Arab dia kata, inni ra'aitun nasa yazumu ba'duhum ba'dah. Aku melihat. Ini lihat mata kepala dia sendiri lah. Lihat kata Hatim As-Samma ni, bahawasanya aku lihat akan segala manusia tu mencerca setengah mereka itu akan setengahnya. Itu kata yazumu ba'duhum ba'dah. Yazumu tu mana menghina atau mencerca atau mengata. Setengahnya akan setengahnya. Kata kawan ni tak betul, kawan ni tak salah, kawan ni yang betul, aku yang betul, kamu yang salah. Ini manusia macam tu lah. Setengahnya, setengah mereka itu akan setengahnya. Dan mengumpat setengahnya akan setengahnya, mengumpat setengah akan setengahnya. Wa yaqtabu ba'duhum ba'dha. Dan mengumpat setengah mereka itu, manusia itu akan setengahnya pula. Setengah mengumpat, apalah orang ni. Macam-macam lah umpat tu. Mengumpat. Baik, tengok ya. Baik. Bila kata macam tu kan, maka aku dapat asal demikian itu. Asal tu masa punca. Dalam ni kata dia, fawajatu zalika minal hasadi fil mal wal jahi wal ilmi. Aku dapatilah punca ataupun apa ni yang jadi macam tu, yang setengahnya menghina akan setengahnya, yang setengah mengumpat akan setengah tu. Itu apa puncanya? Tu asal tu mana punca lah tu. Kata, maka aku dapat asal demikian itu, demikian mengumpat, demikian mencerca setengah akan setengah tu, daripada hasad. Dan hasad tu dengki ya. Daripada hasad. Dan kata dia hasad. Lepas tu dari kebenaran hasad fil mali, pada tu hasad. Dia kata daripada ilmu. Hasad itu hasilnya daripada ilmu. Tapi dalam ni dia banyak, bukan ilmu saja. Dia kata fil mali, daripada harta. Sebab tu masalah hasad dengki ni pada harta. Wal jahi, pada pangkat. Wal ilmi, pada ilmu. Dia kata pada ilmu. Jadi tiga lah. Asal mengatu daripada hasad. Hasad tu pada harta. Pada harta. Kemudian wal jahi, dan pada pangkat. Pangkat jah tu pada pangkat. Wal ilmi, dan ilmu. Maka aku ta'amal firman Allah Ta'ala. Ta'amul, firman Allah Ta'ala. Ta'amul tu mana perhati, tilik, tengok, fikir. Dia kata macam tu. Jadi kan kata Hatim As-Samma ni, aku tilik, aku perhati pada firman Allah Ta'ala. Apa firman Allah Ta'ala? Kata dia, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Nahnu qasamnahum, qasamna bainahum. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, akan kehidupan mereka fil hayati, pada kehidupan fil hayati dunia, pada kehidupan dunia. Baik, apa dia? Apa makna nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunia tu? Kamilah, kami itu mana Allah lah, membahagi antara mereka itu. Mana qasamna tu membahagi-bahagikan kami. Kawan ni dapat begini, kawan ni dapat begini, kawan dapat begini. Kamilah yang bagi-bagikan tu. Kamilah. Yang antara mereka itu akan ma'isyah. Ma'isyah tu benda kehidupan mereka itu pada hidup dalam dunia ini. Jadi tak usah fikir ya. Kalau orang tu pakai rumah dia besar,
kereta dia besar, harta dia banyak. Yang tu janganlah kita fikir dengki pada dia. Pasal apa? Pasal itu habuan dia. Itu yang Tuhan bagi pada dia. Bahkan kan kalau kita fikir kan, orang yang kaya tu, orang yang banyak harta tu, ingat kita senang ke hidup dia? Oh, jangan mainlah. Orang banyak harta tu kan, Allahu Akbar. Dia punya fikir nak nguruskan harta dia tu kan, rasanya separuh kehidupan dia tu habis macam tu saja pada fikirkan harta dia. Kalau orang miskin, orang Kuala Nerang yang miskin, kita contohlah, bukan kata orang Kuala Nerang tu hina, tidak. Orang kampung yang tak ada harta tu kan, tidur dia lena, tidur dia tak fikir apa dah, asalkan ada harta untuk ada duit untuk makan minum dah, alhamdulillah lah. Dia tak fikir harta orang yang kaya-kaya tu, bisnes dia lawan dia, kawan dia lawan nak jatuhkan dia, kawan dia nak bunuh dia, kawan. Allahu Akbar. Jadi kehidupan dunia tu memang macam tu keadaan dia. Kawan dapat begini, kawan dapat begini. Macam ilmu kan, kalau orang tu mengaji, dapatlah dia ilmu. Kenapa kita dengki dengan dia pula? Ni ada orang, Masya Allahnya, saya masa duduk pondok dulu kan, saya tak sangka tau, rupa-rupanya kan ada juga di kalangan ulama-ulama ni kan, dengki-mendengki dia satu dengan lain. Ada juga macam tu, ada juga. Sampai Masya Allah, hantar sihir pada guru ni, sihir pada guru ni. Banyak tu guru kena sihir. Pasal apa jadi macam tu? Sebab dengki pada tok guru tu banyak ilmu. Engkau malas, engkau tak nak mengaji. Tapi kena, tok guru ni bukan ngata ke orang, tapi dia kena juga sihir. Kenapa macam tu? Sebab orang dengki pada pasal apa? Sebab ilmu dia banyak. Bila ilmu banyak kan, orang pun hormat dia. Orang bagi tu, bagi ni, bagi tu, bagi ni. Macam tu. Jadi dengki pasal tu lah. Baik, kemudian dia lihat macam tu. Bila nampak macam tu maka aku ketahui bahawasanya qasam ini adalah qasam ni mana pembahagian harta, pembahagian kehidupan dunia tu lah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang alim, ada yang jahil, ada yang cantik, ada yang buruk, ada yang kuat, ada yang lemah. Itu semua tu daripada Allah Ta'ala pada azali lagi. Pada azali lagi Tuhan dah tentukan macam tu. Maka tiadalah aku dengki akan seorang, tak dengki lah. Dan aku redalah dengan qasamnya. Qasamnya tu daripada Allah Ta'ala. Kismah daripada Allah Ta'ala. Pembahagian tu daripada Allah Ta'ala. Kenapa kita nak dengki pula? Itu Tuhan yang bagi. Kalau kita dengki pada orang dengan sebab ilmu dia, dengki bukan nak sampai kita nak mengaji, tak. Tapi dengki itu nak membinasakan dia. Kalau kita dengki macam tu ada faedah ke? Tak ada faedah pun. Orang tu banyak harta, kita dengki pun. Mana kita benci dengan pembahagian Allah Ta'ala pada dia. Bahaya tu kalau seolah-olah kita benci pembahagian Allah Ta'ala tu pada dia. Jadi bila kita benci pembahagian Allah Ta'ala tu, apa akibat dia? Fikir kat situ sudahlah. Baik. Itu faedah yang kelima. Faedah yang kelima. Baik, tengok ya. Faedah yang keenam, kata Hatim As-Samma. Dan faedah yang keenamnya, bahawasanya aku lihat akan manusia tu, dalam ni dikatakan anni ra'aitun nasa yu'adi ba'duhum ba'da li gharadin wa sababin. Katanya yang keenam, bahawasanya aku lihat akan segala manusia berseteruan, setengah mereka itu akan setengahnya yu'adi itu mana? Bermusuh-musuhan atau berseteru-seteruan di antara satu dengan lain. Kawan ni benci kawan ni musuh kawan ni. Itu dalam dunia memang macam tu. Ada tak satu zaman kan, ada tak satu zaman yang manusia tak ada musuh-musuh? Elok aja, ada tak? Hatta zaman Rasulullah sendiri tu pun ada yang musuh lagi. Kalau tidak, takkan Nabi berperang kan? Sebab itulah ada maknanya musuh kawan ni musuh kawan ni, kawan ni musuh kawan ni. Sama-sama Islam pun ada macam tu juga. Baik. Jadi kan, bila kata berseteruan di antara satu dengan lain tu, kenapa tu? Kerana kehendaknya dan
anak apa ni, bermain-main. Dalam ni kata macam ni. Dalamnya Arab macam ni. Cuba saya terjemah dalamnya Arab. Bukan kata terjemah Tok Gurunya Syekh Hasan ni salah, tidak. Tapi kata kalau dalamnya Arab ni agak mudah lagi fahamnya. Anni, sesungguhnya aku, ra'aitu, melihat oleh aku, an-nasa, akan manusia tu, yu'adi ba'duhum ba'da, bermusuh-musuhan. Setengah mereka tu akan setengah. Kenapa musuh-musuh tu? Li gharadin, ada sebab, ada tujuan. Wasababin, dan ada sebab. Kenapa mereka musuh? Ada tujuan dia dan ada sebab dia. Tu dalam yang Arab macam tu. Kalau nak ambil dalam yang Jawi ni kan, kata bahawanya aku lihat akan segala manusia, berseteru-seteruan. Setengah mereka tu, setengahnya kerana kehendaknya. Kehendak tu ada tujuan lah. Gharat tu ada tujuan. Ada kehendak dia. Dan bermain-main. Bermain-main gitu. Tu apa tu? Bermaki-makian. Situ bermaki-makian ya. Kalau kita bermaki-makian kan, tapi dalam yang Arab ni wasababin. Kalau bermaki-makian subbun, li subbin. Subbin tu maksud sub tu ada bermaki-makian lah. Sub tu. Tapi dalam ni sababin, mana ada sebab lah. Iaitu wallahu alam, buat kurungan. Letak situ kan. La'alla sawab fi nastah Arab. Dalam naskahnya Arab, sababin, dengan sebab-sebab. Dengan sebab lah, ada tujuan dan ada sebab. Ada kehendak dia, ada sebab dia musuh-musuh tu berlaku macam tu. Ada sebab dia. Perhatilah. Cuba tengok, cuba perhati, tengok. Bila kawan ni musuh kawan ni kan, puak ni musuh puak ni, apa sebab dia? Ada sebab dia, ada tujuan dia. Baik. Baik. Bukan itu kita bicara yang tu, kata Hasan Osman ni. Bila kata macam tu kan, maka aku ta'ammul, aku perhati-perhati akan firman Allah Ta'ala. Ta'ammal tu qaulahu ta'ala. Maka memperhati oleh aku akan perkataan Allah Ta'ala atau firman Allah Ta'ala. Mana firman Tuhan tu? Dia kata inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa. Inna syaitana lakum aduun, bagi kamu tu musuh. Fattakhizuhu, maka ambillah olehmu akan dia, akan syaitan tu, aduan, sebagai musuh. Bukan nak musuh dengan bukan orang yang layak untuk kita musuhi, tidak. Kita musuh yang Allah Ta'ala jadikan dia musuh kita. Siapa dia? Syaitan. Bahawasanya syaitan itu seteru bagi kamu, hei golongan Adam, golongan manusia inilah. Syaitan tu musuh kita. Maka ambil oleh kamu akan dia, akan seteru. Maka ambil dia, jadikan syaitan tu sebagai musuh. Maknanya kalau dah dia musuh, janganlah kita berkawan dengan dia pula, atau jangan kita bersepakat dengan perangai syaitan tu pula. Dia musuh kita, tapi kita ambil pakaian dia, kita ambil sifat dia, kita ambil kelakuan dia. Jadi mana kita tu bukan musuh dengan syaitan tu. Sebab itulah bermusuh-musuhan tu ialah daripada syaitan. Mana bila kita bermusuh-musuhan, maka jadilah kita tu ialah kawan bagi syaitan. Sebab kita bermusuh-musuhan bukan dengan syaitan, kita musuh dengan sama-sama kita. Jaga tu. Baik. Itu katanya. Bahawa syaitan itu musuh bagi kamu, maka ambil oleh kamu akan syaitan tu akan seteru, jadi musuh lah. Maka aku ketahui bahawasanya tiada harus. Maka kata dia, dia kata alim tu, maka telah ketahuilah oleh aku, kata Hatim Al-Samani, annahu, bahawasanya yang aku tahu tu, la yajuzu adawatu ahadin. Tidak harus, mana haram lah. Bila sebut tidak haram, mana haram lah. Haram bermusuh-musuhan ahadin, akan seorang yang lain. Kita tak boleh menjadi seorang tu musuh kita, tak boleh. Hukumnya adalah haram. Walaupun dia tu jahat sekalipun, jangan jadikan dia tu musuh kita, jangan. Walaupun dia benci pada kita, kita tak boleh jadikan dia musuh kita, tak boleh. Sebab musuh kita utamanya ialah syaitan. Ini kadang-kadang cakap boleh lah, lidah kita tak bertulang, boleh lah cakap. Tapi kalau orang tu benci kita, kita benci dia pula.
Orang tu sihir kita, kita benci, marah kat dia pula. Itu yang syaitan nak pun macam tu lah. Itu yang jadi macam tu. Baik kata, aku ketahui bahawasanya tiada harus, makna tiada harus ni haram, berseteru akan seorang yang lain daripada syaitan. Lain daripada syaitan, kita tak boleh musuh. Yang kita nak musuh tu hanya syaitan, semata-mata syaitan. Yang kita nak musuh. Sebab Allah dah perintah macam tu. Allah dah sebut macam tu. Inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa. Dalam ayat lain, inna syaitana lakum aduun. Inna syaitana lakum aduwa mubina. Aduwa mubina, musuh yang sangat nyata. Itu dalam ayat lain. Ini ayat ni, inna syaitana lakum aduun. Fattakhizu, perintahnya dalam ini fi'il amar ni, fattakhizu, maka ambillah olehmu akan diakan syaitan tu aduan, akan sebagai musuh. Ambillah, jangan buat kawan syaitan tu, jangan. Baik, jangan boleh syaitan. Dan meninggal aku akan berseru dengan segala makhluk, kerana yang demikian itu, demikian perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dia dapat daripada mengaji beberapa tahun dengan Syakir Al-Balkhiyi itu, maka dapat 8 atau 7 ni lah. Tengok kita. Dan faedah yang ketujuh, daripada 8 ataupun 7 dalam kitab ni, 7 ni, kata, dan faedah yang ketujuh bahawasanya aku melihat, aku tengok, aku melihat, aku perhati, akan tiap-tiap seorang daripada manusia, mengusahi mereka itu, apa dia? Itu tak nyata tu. Mengusahi apa? Kalau dalam ayat sini, dengan menyungguh-nyungguhinya. Macam tu. Mengusahi, dengan menyungguh-nyungguhinya. Betul lah dalam ayat kata, anni ra'aitu kulla ahadin yas'a bijiddin. Jiddin tu maksudnya dengan bersungguh-sungguh lah. Buat satu benda tu usaha dengan bersungguh-sungguh. Mengusahi dengan menyungguh-nyungguhnya. Setengah tu buat, setengah orang tu, dia kata melihat akan tiap-tiap seorang daripada manusia tu, mengusahi, menyungguh-nyungguh dia buat benda tu. Dan ijtihad. Ijtihad tu makna rajin lah. Buat sungguh-sungguh. Dengan mubalarah, dengan bersengatan, dengan bersangatan, dengan bekerja keras lah. Kita kata, kerana pasal apa tu? Kerana menuntuti kuwah, menuntuti kekuatan. Bukanlah kalau dalam ni, bukan kata kut tu maksudnya makanan lah. Kut, bukan tu kuah, bukan kuah tu. Menuntuti kut tu maksudnya makanan yang mengenyangkan. Sepatut tulisan tu kan bukan boleh tamarbutah, dengan ta yang tenganga tu. Apa yang panggil tu? Ta apa nama dia? Ta maftuhah tu. Ta maftuhah, bukan ta yang tamarbutah, bukan. Kalau baca kuwah tu tamarbutah. Tu tamarbutah salah tulisan tu, kena la'alla sawab. Ta tu bukan ta bulat marbutah tu. Ta kuwah, ta maftuhah tu. Ta yang terbuka macam tu. Sebab tu dalam ni kata dia, setengah daripada aku melihat tiap-tiap manusia seorang tu bersungguh-sungguh. Jadi bersungguh-sungguh tu litalabil quti. Quti tu maksudnya makanan yang mengenyangkan. Memang betul tak kita bekerja keras pasal makan, nak makan kan? Kita bekerja ke siang malam, naik pejabat turun pejabat, naik kilang turun kilang, naik ke ladang turun ladang, semua tu pasal apa? Kita nak cari makan. Untuk anak, untuk isteri, untuk keluarga, untuk diri sendiri. Tukut wal ma'ash, wal ma'ashi, akut dan kehidupan. Ma'ashi itu kehidupan. Betul lah dalam kata kehidupan kan. Dia kata untuk dia nak kepada nak cari apa? Kut dan ma'ash. Ma'ash tu mana kehidupan. Kehidupan, bila nak mengendali kehidupan tu kena ada belanja kan. Dengan sekira-kira jatuh ia seseorang tu, dengan dia, dengan usaha tu, dia dalam syubhah dan haram. Banyak tak macam ni? Banyak sangat-sangat. Banyak sangat-sangat orang yang bersungguh-sungguh cari makan ni kan, jatuh kepada yang haram dan jatuh kepada yang syubhat. Buat kerja,
Ada yang jadi haram, ada yang syubhat. Dia tak kira dah. Yang tu yang terkejut zaman kita ni kan. Pusat zakat pun boleh rasuah. Macam mana entah. Wallahu alam, kena tangkap rasuah. Orang kerja agama boleh kena tangkap rasuah lagi. Macam mana wallahu alam lah. Itu pasal apa tu? Sebab nakkan kaya, nakkan kehidupan, nak mengendalikan kehidupan, nak mengendalikan tu nak makan lah. Nak mengendalikan kehidupan tu banyak nak makan, nak kehidupan. Baik, banyak contoh pada haram dan syubhat. Dan menghina akan dirinya dengan kurang qadarnya. Katanya bihaisu yaqa'u bi syubhati wal haram. Wa yuzillu nafsahu wa yanqusu qadrahu. Itu dan menghina diri dia tu dan kurang dia punya usaha dia tu jadi kurang. Maknanya maksud macam ni lah. Menghina akan dirinya dan kurang qadarnya. Mana nak dapatkan benda tu sampai jatuh pada benda yang haram. Bila dia buat benda haram, jadi hina tak dia? Jadi hina lah. Tu ada. Dan menghina akan dirinya. Pasal apa menghinakan dirinya? Pasal nak cari makan tu lah. Sebab tak kira halal haram ke tak kira dah. Asalkan dapat boleh makan, boleh hidup dah. Saya pun heran macam mana yang dalam sejak sekarang ni kan, apa yang dia tangkap baru ni kata duit haram jadi halal. Macam ni dia membersihkan duit halal, duit haram macam ni, saya tak faham tu. Yang kena tangkap pun juta-juta baru ni. Juta-juta pun kata hibur dah. Apa dalam seorang boy kata dia duit tu duit haram tapi dia jadi apa? Apa nama itu dalam bahasa Melayu? Cuci duit haram. Macam mana cuci duit haram? Yang saya tahu kalau duit tu haram nak cuci tak boleh dah. Yang saya tahulah. Nak jahil-jahil saya ni macam taik lembu, boleh basuh baru bersih tak? Taik lembu tu basuh baru cuci boleh tak? Tak boleh kan? Jadi macam mana buat macam mana tu? Company apa tu? Duit yang dia dapat duit super haram tu, jadi dia support dengan company ni, dia wujudkan company ni. Contoh dia buat apa kedai makan ataupun kedai lobi tu, walaupun rugi tapi dia boleh bertahan. Dia salurkan kat situ lah. Cuci duit haram. Itu yang kita cuci duit haram tu. Tapi hukumnya haram agama ke atau haram pihak kerajaan? Di sisi kerajaan. Sisi agama tak lagi kan, belum lagi kan. Dia contoh kalau banyak ni yang apa ni jeti-jeti kan. Okey. Duit pau. Dia pau orang tu? Dia pau dia guna, dia buat company ni memang untuk tutup. Tapi memang sudut agama haram jugalah macam tu kan. Haram juga tu wallahu alam lah. Saya pun baca macam mana duit haram ni boleh cuci. Saya pun heran juga. Kita bukan bidang kita yang tu, kita tak tahulah. Saya lah, tuan-tuan mungkin tahulah. Saya tak tahu macam mana nak kata duit haram jadi halal. Bila cuci balik macam mana? Wallahu alam lah. Tengok ayat. Jadi kan kerana nak makan tu dia sanggup buat haram. Jadi bila haram jadi hina lah dia. Dan kurang qadar dia. Mana kurang pangkat dia, makam dia kurang pada pandangan manusia. Kalau orang dah dapat tahu dia buat benda haram, orang hina dia tak? Mesti orang hina dia. Mesti jatuh makam dia di masyarakat tu, jatuh lah. Ini kata hati Asama ni. Maka kan bila nak kata macam tu, maka aku ta'amul pada firman Allah Ta'ala. Aku tengok, aku tilik pada firman Allah Ta'ala. Apa dia? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kalau perhati kat sini kan ayat Qurannya ni kan, kita tak perlu dah. Maksudnya kan tak perlulah cari duit tu sampai siang, malam, pagi, petang tak balik rumah. Duduk kat pejabat. Ada seorang kawan ni kan, dululah kata dia, dulu start saya duduk pejabat sampai pukul 10. Pukul 10 tu masih lintang pukang lagi kat pejabat. Dia kata macam siang lagi. Dia kata orang lain semua dah balik dah, saya tak balik lagi. Dia kata tapi saya punya hidup senang. Duit saya banyak, saya beli kereta cash. Saya tak ada hutang-hutang, saya cash. Semua saya beli rumah cash. Rumah saya 100,000 cash, kereta saya 100,000 cash. Dia kata tapi saya tak puas dalam kehidupan. Memang saya senang kehidupan, tapi saya tak puas dalam kehidupan. Dia kata saya tak tahu apa yang saya cari. Dia kata dalam kehidupan ni saya tak tahu.
Kan? Tapi akhirnya kan Allah bagi dia petunjuk. Dia tinggalkan semua, dia berhenti kerja, dia berhenti itu, dia duduk rumah kecil aje. Di kampung, duduk rumah kecil dekat kampung dia kata. Dia kereta yang belikan tu habis dia jual semua. Habis semua tolak-tolak. Kereta pun tak ada, apa pun tak ada. Ada satu kereta kecil je. Itulah kehidupan dia sekarang. Dan sekarang dengan dulu, walaupun sekarang susah duit, dia kata, tapi hidup saya puas. Dia kata macam tu. Puas macam mana? Dia tahu, dia kenal jalan ke Tuhan tu, dia tahu. Dulu tak kenal jalan Tuhan. Dia kata macam tu. Nasib baik Allah Ta'ala buat dia macam tu. Kalau tidak, habis. Pandang pada ayat ni kan. Tengok ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tiada daripada yang melata dalam bumi. Melata dah atas muka bumi inilah. Maksud melata tu kan bukan manusia saja, hatta binatang, haiwan. Yang melata, yang berjalan atas muka bumi ni, melainkan atas Allah Ta'ala rezekinya. Mana ini ayat Quran ni jaminan daripada Allah Ta'ala dah. Wa ma min dabbatin, dan tiada daripada binatang. Dabbah tu binatang yang merangkak atas muka bumi. Fil ardi, atas muka ni, illa melainkan Allahi, di atas Allah Ta'ala lah rizquha, rezekinya. Jadi rezeki kita ni kan, makan minum kita dah ada dah jaminan daripada Allah dah. Dah Tuhan tentu dah. Daripada kita lahir atas muka bumi ni, lahir saja, yang masuk susu dalam mulut kita, yang masuk nestom dalam mulut kita, yang masuk nasi dalam mulut kita tu, semua dah butir beras nasi tu dah ada tulis nama kita. Ekor ikan tu isi ikan tu, ekor kambing tu isi kambing tu, semua dah ada dah nama kita kat situ. Dah tulis nama kita, maka hak kita lah tu. Itu rezeki Tuhan bagi dah. Bila dah rezeki kita dah habis ya. Bila rezeki kita dah habis, ketentuan Allah Ta'ala tu dah habis dah, dulu sejak jadi tu dah habis dah. Maka sampailah apa dia? Sampailah ajal. Selagi boleh makan, ada lagi masa dia. Tapi makan pun buang balik, makan keluar balik, minum keluar balik. Yang tu siap ajalah. Yang macam tu siap ajalah. Apa siapnya? Siap ajalah kain kapan tu, siap ajalah. Sebab tu saya perhatikan orang tua-tua kita yang sakit-sakit, yang orang tua dulu pernah jaga orang sakit kan. Ada satu dia pangkat Cok Nyang lah, rumah Onyang saya lah. Dia sakit. Sakit dia kan, masa boleh makan dia makan. Sampai satu masa sakit-sakit tu, dia kata tak payah bagilah. Dia kata habis dah rezeki aku, dah habis dah. Dia kata tak payah bagi dah. Aku tak boleh masuk dah. Aku kunjah, aku nak telan pun tak boleh. Dia keluar balik, dia kata. Maksud rezeki aku dah habis dah. Itu bukan rezeki aku dah, dia kata. Siap dah. Memang macam tu keadaan manusia tu. Macam tu lah keadaan dia. Sampai akhir hayat dia kata dah habis. Yang dia tentu Tuhan tu. Makan, minum dia, pakaian dia, rumah, habis semua dah. Ajar lah tu, mati dah tu. Baik. Jadi kan, bila pandang macam tu, kata Hatim As-Samma ni, maka aku ketahuilah bahawasanya rezekiku atas Allah Ta'ala. Jadi kenapa kena pulun ambil yang haram-haram, yang syubhat tu? Sampai sungguh-sungguh, sampai tak peduli halal haram dah. Padahalnya kalau kita tak bekerja pun, yang ni marah orang kata macam ni. Marah orang kata macam ni, marah orang. Sebab itulah kena bezakan. Ini kitab kita ngaji, kitab fiqah ke, kitab tasawuf, kitab tauhid? Tasawuf. Bila tasawuf ni jangan bicara lah. Sebab tu tasawuf ni dia memang hanya dengan Allah Ta'ala semata-mata. Tasawuf ni dengan Tuhan, semata-mata dengan Tuhan. Jadi tak payah bicara dah. Jadi sebab itulah jangan sampai kita pulun sangat dunia ni, sampai kita melakukan yang haram. Artinya kalau orang tu tak bekerja pun, orang tu tak ada apa pun, tapi kalau dia boleh, kalau dia tu dah ada dia punya ketentuan Allah Ta'ala, dapat ke dia tak? Dapat. Bukan usaha kita yang bagi kita makan tu, Allah yang bagi kita makan macam tu. Saya kenang hidup saya ya. Saya kenang balik hidup saya ya. Dulu dan sekarang, kini dan selama-lamanya kan. Saya rasa untuk rezeki ni bukan benda yang susah bagi saya lah. Sejak saya ngaji dulu pun memang saya rasa susah, tapi tak rasa susah. Pasal apa? Nak pergi pondok tu ada je saluran dia Tuhan bagi, ada je, ada saja.
Nak saya cerita kan, masa saya duduk di Yaman, duduk Hadramaut dulu kan, duduk-duduk, masa tu tinggal hanya berapa rial sahaja duduk Yaman. Nak belanja lama lagi ni. Saya pun duduk dalam apa ni, Masjid Darul Mustafa tu lah, duduk lepas isyak tu, duduk sandar fikir mana aku nak cari duit ni. Tiba-tiba kan datang satu orang daripada Britania, orang Britain lah. Nama dia Syekh Ibrahim dia lah, tapi saya panggil Syekh lah pasal dia dah ada ilmu, dah duduk sana mengaji kan. Jadi panggil Syekh Ibrahim je lah. Betul dia tanya saya. Dia kata, anta Azhar? Naam, ana Azhar Malaysia. Ana kata Malaysia, saya orang Malaysia. Dia keluar satu sampul surat. Sampul surat tu dia bagi saya. Dia kata, hadhihi wadi'ah, ini kiriman daripada akhika, daripada saudara engkau. Saudara tu bukan adik-beradik. Kawan saya dulu. Tengok-tengok kan, yang hantar tu kan, apa ni, orang Chicago, nama Jamaluddin, orang Chicago. Jamaluddin, orang kulit hitam ni. Dua-dua kulit hitam, dua-dua orang negro, dua-dua. Syekh Jamaluddin tu pun orang kulit hitam, Jamaluddin dengan Syekh Ibrahim tu kulit hitam juga. Bagi saya sampul surat. Duit tak ada dah ni. Duit tak ada dah, tinggal berapa ratus rial je dalam poket masa tu. Tak ada duit dah ni. Nak belanja banyak lagi ni, anak lagi. Nak sewa rumah lagi, beli kitab lagi. Lepas tu saya pun ambil sampul surat tu kan. Tengok dalam tu ada berapa tau? Ada $1,000 US. Tak ada kita saya tak ada minta pun. Dia dah balik ke Chicago dah, saya duduk lagi. Masa tu memang jiran dengan rumah, tapi baik dengan dia. Dia bagi, masya-Allah, tabarakallah. Tu saya katakan masya-Allah lah. Pernah kan, saya pergi bank, masa tu Tadamul Islamic Bank Yaman lah. Pergi bank, tak tahu siapa yang hantar. Cucuk-cucuk duit tu, ada duit, ada berapa dolar tak tahu, ada berapa, $200 kot ingat. Saya minta kepada pengarah bank, pengurus bank tu, dia sebenarnya tak boleh masuk tu, tapi sebabkan saya anak murid Habib Omar, dia pun bagi lah. Nak masuk, buka dalam komputer tu, nama yang hantar tu saya pun tak tahu, daripada Saudi. Nama tak kenal nama siapa dia, tak kenal. Ini Tuhan bagi macam tu. Jadi benda ni kan bukanlah saya nak kata tunjuk ke apa, tidak, tak. Sebab kita dah ada kepembahagian daripada Allah Ta'ala tu sejak daripada azali dah. Si fulan dapat banyak ni, si fulan banyak ni, semua dah ada dah. Jadi tak usahlah pulun sangat dengan rezeki tu. Kau tengok pada ayat Quran pun kan. Ada yang ke-8 ni, ada. Jumpa dah. Kalau kita tengok ayat Quran kan, berapa banyak perintah Allah Ta'ala suruh cari rezeki. Berapa banyak ayat Quran yang suruh cari rezeki. Banyak ke sikit? Tak banyak. Tapi yang banyaknya suruh beriman, suruh bertakwa, itu yang paling banyak. Kalau dalam Quran, kalau masalah cari rezeki ni kan, ayat ni pun tak suruh pun. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Yang surah Jumaah tu macam mana? Fantashiru fil ardi. Fantashiru fil ardi. Maka berhamburanlah kamu cari rezeki atas muka bumi, carilah lepas sembahyang Jumaat. Maka pagi Jumaat tu jangan cari apa-apa. Lepas sembahyang Jumaat baru kita bekerja. Carilah. Tak banyak pun ayat Quran yang suruh cari rezeki. Tapi yang banyaknya suruh beriman, suruh bertakwa, suruh cari ilmu, itu banyak. Suruh beramal, itu banyak. Tapi suruh cari rezeki tak banyak. Pasal apa? Sebab tak cari rezeki ni bukan matlamat kehidupan. Allah dah tentukan kehidupan kita tu ada rezeki dah. Carilah macam mana pun. Baik, jaga. Ni kalau kata macam tu ni nanti marah pula orang kan. Kalau macam tu ustaz, goyang kaki je lah. Memang pun Cina kat KL tu goyang kaki dapat duit. Betul tak? Betul. Kerja dia apa? Tukang jahit. Allahu Akbar. Goyang kaki lah dia, dapat duit. Goyang kaki dapat duit. Tak usah heran lah. Memang pun kalau kita tengok dulu kan, saya dulu kan balik Yaman, balik pada Hadramaut kan, apa pun tak ada. 2 beg je bawa balik, pergi sewa rumah kat kampung Melayu Sungai Buloh. Tapi kan ya Allah, Masya Allah, motor orang bagi, kereta orang bagi, rumah pun orang bagi. Duduk orang kami buat rumah, duduk. Tapi manusia ni dengki. Dalam kampung tu banyak yang dengki. Jadi boleh dengki tu dah dia buatnya macam-macam lah, saya cerita yang tu. Macam-macam lah. Macam tu lah manusia tu.
Jadi tak payahlah nak puluh rezeki sampai jatuh kepada perkara yang haram. Baik, Tuhan jamin rezeki kita dah, insya-Allah tu. Dan sesungguhnya telah mendoman tu jamin lah. Ya Allah Ta'ala akan rezeki. Allah Ta'ala jamin dah. Maka aku istighal dengan berbuat ibadat. Mana beristighal tu maksud apa? Aku sibukkan diri aku ni dengan berbuat ibadat akan Allah Ta'ala. Jadi aku tak sibuk cari rezeki, tak sibuk lah. Pasal apa? Dah tahu dah rezeki tu Tuhan bagi dah. Kita sibuk buat ibadat saja dah cukup dah. Kata dia lah macam tu. Baik, itu faham Hatim Al-Asama tu macam tu. Sebab tu lah ilmu macam ni nak cerita orang-orang yang masih bawah tahap dia fiqah dia tu, dia tak boleh, dia tak ngaji kitab macam ni. Tu dia. Baik, kemudian kata dia, aku pun sibuk buat ibadat dan aku putus akan tamakku daripada barang yang lainnya. Lain daripada buat ibadat. Aku tamak diriku, aku putuskan. Aku tamak aku hanya buat ibadat saja. Aku tak nak makan rezeki ke, aku tak kira dah. Pasal aku tahu dah ada rezeki untuk aku dah ada dah, Tuhan bagi dah. Baik. Dan faedah yang ke-8 akhir sekali ya. Faedah yang ke-8, kata Hatim Al-Asama, dia ambil faedah 88 ni daripada guru dia lah. Dia mengaji bertahun-tahun dengan Syakir Al-Balkhiyi ni. Maka dia ambil khulasah 8 ni saja untuk dia beramal. Maka kita bahawasanya aku lihat akan tiap-tiap daripada manusia berpegang dan harap akan sesuatu daripada makhluk ini. Ini kata, inni anni ra'aitu kulla wahidin mu'tamidan ila syai'in makhluqin. Kalau dalam ayat Arab kata macam ni, sesungguhnya aku melihat akan tiap-tiap seorang pada manusia tu mu'tamidin, berpegang ya ila syai'in, kepada sesuatu makhluqin, yang namanya makhluk. Dia pegang pada sesuatu yang namanya makhluk. Tengok. Pegang dan harap ia akan sesuatu daripada makhluk. Maksudnya dia harap kepada makhluk. Dia pegang kepada makhluk. Dia tu setengah daripada manusia tu macam tu. Dia tak harap kepada Allah Ta'ala. Sedangkan makhluk tu bukan boleh bagi apa-apa kat dia pun. Dia kata pada makhluk ini setengahnya berpegangnya kepada dirham. Dirham tu duit lah, duit perak. Dan dinar, duit emas. Setengah kita kan ada tak kata macam ni? Manusia ada katanya, kalau tak ada duit nak hidup macam mana? Ada katanya tu tak? Ada. Bahkan banyak kata macam tu. Saya teringat dulu kan, yalah memanglah environment keliling kita ni kan payah nak sebut tu cerita tu payah. Masa saya ngaji pondok dulu, nak mengaji, masa tu belum ngaji lagi, nak pergi ngaji tu. Saya berhenti kerja pejabat agama, saya berhenti tu. Lepas tu cakap dekat mak bapak nak ngaji, marahlah orang tua tu, marahlah. Dia kata, kamu nak ngaji agama ke pondok, kamu nak kerja apa? Sekarang dah ada kerja dah, kenapa berhenti? Punya ujian lah, Masya Allah masa tu kan. Bila berhenti kerja tu kan, seolah-olah kan orang tak musuh Allah tak bagi ngaji agama tau. Dia suruh kerja. Masa tu dah datang pejabat polis, borang jadi inspektor. Masa tu jatuh jadi pegawai Felda, masa tu jadi pegawai KTM. Allah, masa tu lah datang macam-macam. Sampai wakil rakyat tu kata, ini Azhar, kalau kamu minta apa benda pun dalam borang-borang ni semua dapat. Minta apa? Nak minta jadi polis dapat. Padahal masa tu SPM grade 3 je. Bukan grade 1, 2 pun, grade 3 je. Pun kata dapat, boleh dapat. Tengok, punyalah kita dah niat bulat tekad kita pergi ngaji agama tu, dunia datang halang kita. Saya kata minta maaf yang YB, minta maaf, saya kata saya nak ngaji agama, jangan halang saya. Cakap bapak saya nak ngaji agama, jangan halang. Dia kata, kamu nak jadi tausiah? Tak apalah, jadi tausiah pun tausiah lah. Tak apalah, saya kata. Saya pun pergi bulat-bulat tekad saya pergi ngaji. Dalam poket tuan-tuan ada tahu ada berapa ringgit? RM10 sahaja. RM10 sahaja dalam poket saya masa tu. Pergi ngaji. Masa tu ya Allah, nangis seorang-seorang dalam pondok tu. Masa tu. Tapi kan cuba tengok, setengah orang dia pegang duit. Duit tu penting dalam kehidupan dia. Kalau orang yang beriman betul-betul, dia tak pandang duit tu sebagai yang penting, tak. Dia tak pegang situ. Baik. Dan setengahnya pula
anak berpegang ia anak kepada harta dan kerajaan. Anak kerajaan mana kuasa lah. Anak setengah kata pegang ada harta. Anak baru senang hidup, ada kerajaan, ada kuasa. Anak dan setengah daripada mereka itu berpegang ia kepada usaha. Anak ada kerja. Tu yang kata tu, anak kamu nak kerja apa? Anak kamu tak kerja nak makan apa? Ni banyaklah kata macam tu. Ini orang panggil syirik khafi ni, macam tu syirik khafi. Nampak macam usaha tu yang bagi kita makan minum dan perbuatan, usaha dan perbuatan lah. Dan setengah daripada mereka itu berpegang ia kepada makhluk seumpamanya macam dia juga. Kalau toke jamin, kita rasa percaya tak? Kalau bos kita jamin, kamu kerja dengan aku bagi banyak dia. Kita rasa jamin tak? Kita rasa terjamin tak kehidupan kita? Padahalnya Allah dah jamin kehidupan kita sejak pada azali. Tuhan dah jamin dah. Ayat tadi, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha tu. Kenapa nak takut? Kenapa nak takut? Kenapa? Pasal apa? Tuhan ada, Allah ada. Tak payah pegang manusia pun tak apa dah. Tapi manusia ni, kalau kata macam tu, makhluk tu dia jamin, makhluk jamin dia. Dia kuat dia punya keyakinan dia. Padahalnya Allah Ta'ala tu lah yang menentukan. Baik kata. Dan setengah daripada mereka itu manusia tu berpegang ia manusia tu kepada makhluk. Yakin pada makhluk seumpamanya makhluk macam dia juga maka aku ta'amul pada firman Allah Ta'ala. Maka aku ta'amul, aku perhati pada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana firman Allah Ta'ala tu? Dia kata mana firman Allah Ta'ala tu? Kata wa may yattaqillah wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ini ayat seribu dinar ya? Ini ayat seribu dinar kan? Kata ayat seribu dinar tu kata bagi rezeki lah, apalah macam-macam lah kan. Padanya Allah Ta'ala yang bagi rezeki. Tu ya. Aku pegang kepada firman Allah Ta'ala. Kata wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan barang siapa tawakal, ia menyerah diri ia atas Allah Ta'ala, maka ia juga yang memadainya. Iyalah tawakal tu memadailah, cukuplah tu. Allah Ta'ala memadai cukuplah. Bahawasanya Allah Ta'ala yang menyampaikan ia akan pekerjaannya. Kehendak kita tu Allah Ta'ala yang sampai, hajat kita tu Allah Ta'ala yang sampai. Sesungguhnya telah memadai oleh Allah Ta'ala bagi tiap-tiap satu itu dengan qadarnya. Jadi qadar kuasa dia Allah Ta'ala lah. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Qadar dia, mana Allah Ta'ala menjadikan tiap satu tu ada qadar dia, ada had dia, ada maqam dia, ada pangkat dia masing-masing. Maka kata Hatim As-Samad, maka aku tawakal akan Allah Ta'ala, aku serah diriku kepada Allah Ta'ala. Maka memadai ia akan aku memadailah. Cukuplah Allah Ta'ala itulah sebagai pegangan aku, cukuplah kata dia. Memadai Allah Ta'ala bagi tiap-tiap satu itu dengan qadarnya. Aku pun tawakal akan Allah Ta'ala, maka memadai ia Allah Ta'ala tu akan aku, dan ialah ia Allah tu lah sebaik-baik wakil. Yang tu dalam amalan-amalan orang salafus soleh dulu kan, lepas sembahyang isyak dia akan baca berapa? 25 kali ya. Apa amalan tu? Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha apa amalan tu? Macam mana? Innallaha basirun bil ibad. Wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Berapa kali baca? Tak ingat. 25 kali ke 20 kali ke berapa kali itu? Lepas syak berapa kali? Berapa? 27. 27 kali. 27 kali. Orang-orang salafus soleh dulu kan, lepas syak kan, sebab besok pagi dia akan kerja macam-macam kan. Jadi dia serah pada Allah siap-siap ada wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. 27 kali dia baca. Lepas syak baca sampai dia tidur. Lepas tu besok pagi dia kerja kerana Allah Ta'ala. Masya Allah.
Jadi 8 perkara inilah yang dapat oleh Hatim As-Samah bila ngaji dengan Syakik Al-Balkhi. Itu dia. Maka kata Syakik telah memberi taufik oleh Allah Ta'ala akan dikau, hei Hatim. Hatim, Allah Ta'ala beri taufik akan dikau. Jangan risaulah. Bahawasanya aku tilik akan Taurat dan Injil dan Zabur dan Firman. Firman Allah, firman, maka aku dapati akan kitab yang 4 itu beredar ia atas segala faedah yang 8. Jadi kan, tengok dalam Quran, tengok dalam Injil, tengok dalam Zabur, tengok dalam Taurat, berkisah ayat dia 8 perkara ni lah. Itu yang kata, aku tilik akan Taurat. Mana kita tengok dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur, dalam firman Furqan tu Al-Quran. Maka aku dapati akan kitab yang 4 itu, yang tu beredar ia, berpusing ia ataupun berkisar dia atas segala faedah yang 8 ini. Maka barang siapa mengambil dengan dia, nescaya adalah ia mengambil dengan segala kitab yang 4 ini. Siapa yang mengamal, mengamal bukan mengambil, siapa yang mengamal akan 8 perkara ni, maka dia telah mengamalkan dengan 4 kitab yang tersebut. Kata dia ayyuhal walad. InsyaAllah kita berhenti setakat tu dulu. Ayyuhal walad, sesungguhnya telah kau ketahui daripada 2 kalimah ini. Wallahu a'lam.